Berlawan dengan anak tuan. Berlawan dengan anak, dia suka sat dah. Kita dia suka ke bawah 3-4 hari. Dia bila dah tua ni, dia lambat sikit. Okay? Jadi ambil pulang muda-muda ni. Apa lagi tanya jawab kita terhadap Al-Quran Al-Karim? Ambil dia letak tinggi-tinggi ya. Macam kan. Ada orang tanya, ustaz boleh tak sembahyang masjid tu Quran di belakang? Kalau nak kira Quran di belakang susah kan. Kan macam orang Melayu kan. Bukan orang Melayu je, India Muslim juga. Orang dari India keluar daripada Masjidil Haram, undur. Kita tengok apa ni baca. Kita tak boleh membelakangkan Kaabah. Terutama masa dia nak balik. Dia selepas dia tahu kita nak balik tu, undur. Kita nak undur keluar tu daripada Kaabah tu sampai ke pintu keluar. Wih, padahal kan jauh satu lagi ramai orang belaga habis. Kita tak pasal apa ni. Kita tak boleh tu. Okey. Jadi kita kena hati-hati semua. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ni macam-macam. Saya pernah masuk Masjidil Haram tuan-tuan. Seorang pakcik terlepok duduk menangis. Saya pasal apa macam ni? Dia kata, ustaz, saya tak nampak Kaabah ustaz. Tak nampak Kaabah. Sebab selalunya orang yang bagi kuliah haji ni dia kata, kalau tak nampak Kaabah tu dosa banyak. Saya pun kata, nah mas, makin enggak dah sikit lah, tarik sikit lah. Cuba dah. Dia tu orang nampak. Tiang di Masjidil Haram ni Allah, tak tahu berapa beluk lah. Besar lah. Tapi dia terpengaruh dengan kuliah yang orang bagi tu. Tak nampak Kaabah, dosa banyak. Jadi dia masuk-masuk, tak ada pergi ke dekat je. Dia masuk-masuk tak nampak dah. Dia lepok dah. Kita kena hati-hati. Okay. Apa lagi tanggungjawab kita pada Al-Quran Al-Karim? Dia letak tinggi-tinggi awak balut bang tak perlu. Okay, lepas baca nak junjung cium tu, kalau nak cium-cium lah, tapi dia bukan syarat. Dia buat orang buat junjung cium semua kan, bukan syarat. Okay. Kadang-kadang tu baca dah, tapi dia nak pegang, dia nak pindah semua cium-cium tak baca dah. Ajar juga itu kan. Kalau siapa dia semayang dia nak pindah kan, siapa dia semayang ni. Kalau tuan-tuan baca hadis juga Abdullah bin Abbas, hadis sahih. Okay. Abdullah bin Abbas, Nabi benar kan pegang mushaf Quran tanpa wudu. Jadi jumhur ulama berpendapat boleh pegang. Walaupun ada orang berpendapat tak boleh pegang, tapi jumhur majoriti berpendapat boleh pegang. Berpadukan kepada hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Jadi tuan-tuan nak jaga adab, nak baca kena pegang, kena ada wudu. Tapi kalau dah terdesak kita nak pindah apa semua kan, ataupun kita tengok Quran duduk tempat yang hina, kita walaupun tak ada wudu kita ambil. Nak kita ambil. Okey. Dapat itu kuat. Apa lagi tanggungjawab Al-Quran kepada kita? Tadi kita kata apa, orang yang hafal dia tak boleh. Okay. Kini bukan tak mau galakkan tuan hafal lah. Okay, tapi kalau dah hafal kena jaga. Terutama kalau tuan-tuan nak kahwin ni, duduk di rumah nak solat dengan isteri apa semua, masa tu lah kita amalkan hafalan kita ni. Baca masa kita solat jadi imam. Sebab kadang-kadang tuan-tuan duduk seorang-seorang hafal boleh, tapi bila jadi imam tambah pula di masjid, bubuh pula mikrofon apa semua, masa tu Fatihah pun lupa. Okey, tadi saya dah sebut dah doa malam Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar. Okey, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Last kali kita dah sebut tentang Lailatul Qadar ni. Hari itu kita sebut Lailatul Qadar dalam hadis Nabi bila? Hadis yang sahih. Hadis berkenaan Lailatul Qadar ada 47 hadis semua. Campur yang dhaif, campur yang hasan, campur yang sahih. Maudhu kita tak sebut, tapi dhaif, hasan, sahih 47 hadis ni. Para ulama hadis bila mereka tengok keseluruhan hadis ini, mereka buat dia bagi satu pendapat. Sebab
Bila dia tengok ke 47 hadis ini, tak ada yang pasti. Tak ada yang pasti. Paling kuat pun malam ganjil 10 yang terakhir. Kan? Jadi mana tak ada yang pasti. Jadi para ulama hadis, dia tengok semua hadis ni, mereka membuat rumusan, carilah malam Lailatul Qadar daripada malam pertama hinggalah malam terakhir. Sebab kalau kita ni jenis, nak tunggu malam ni kot, kalau kita miss. Tapi kalau kita beramal daripada malam 1 sampai malam 30, garanti salah satu malam Qadar. Salah satu malam mesti malam Qadar. Dan juga malam Qadar itu tersebut, dia bukan satu saat, tapi dia sehingga fajar. Kita baca dalam Al-Quran ni, dia sehingga fajar. Daripada tempoh awal malam sehingga fajar. Okay? Kita beramal sama dengan berapa bulan? 1 bulan berapa tahun? Lebih kurang 83 tahun. Okay, 83 tahun. Dalam hadis Nabi sebut, sebab umat dulu umur dia panjang, jadi waktu dia beramal tu lama. Kan? Kalau kita tengok Nabi Nuh, dia berdakwah berapa tahun? 950 tahun kan? Tapi umur umat Muhammad ni, kalau lebih daripada umur Nabi tu, kira bonus lah. Ya, kalau lebih daripada umur Nabi tu bonus. Jadi umat dia kata umur pendek-pendek, tapi Allah bagi Lailatul Qadar supaya kalau kena beramal malam itu, jumlah 83 tahun. Amalan 83 tahun. Okay. Para ulama hadis yang mengatakan bahawa kita beramal setiap malam sebab apa? Malam Ramadan, bulan Ramadan ini merupakan bulan Allah bagi ganjaran lebih. Pahala amalan wajib berlipat ganda, dan pahala amalan sunat sama macam pahala amalan wajib. Jadi maknanya beramal sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan. Dan macam saya sebut tadi, kalau yang perempuan uzur, bukan sekadar solat saja, banyak benda lain merupakan amalan. Kita dapat ni, kan, kita nak baca zikir-zikir, doa-doa daripada Nabi SAW, merupakan amalan. Banyak benda lain. Jadi kita juga, dan juga sediakan makanan juga amalan. Bangun sediakan sahur juga amalan. Ini semua ni. Okay? Dan kita sempitkan amalan tu baca Quran saja, solat saja. Okay, semua. Dan bersedekah juga amalan. Dan Lailatul Qadar itu pendapat rumusan para ulama hadis. Bila tengok semua hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar ni, rumusannya adalah tak tahu. Okay, carilah dalam malam 1 hingga malam ke-30 atau malam ke-29. Malam ke-29. Sebab Ramadan, bulan-bulan dalam Islam 30 atau 29 hari. 30 atau 29 hari. Saya lebih kurang macam itulah apa yang saya nak sebutkan berkenaan dengan Ramadan ini. Ada apa lagi yang oh ya, satu lagi. Doa tengok anak bulan. Okey, kalau tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan dengar pengumuman kan. Orang kata okey, malam ni masuk Ramadan, kita nak tarawih lah malam ni. Okey, doa awal bulan. Ada doa awal bulan. Apa dia doa awal bulan Nabi? Doa awal bulan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bila kita tengok anak bulan ataupun kita dengar pengumuman dah masuk bulan Ramadan, besok nak puasa, ataupun dah masuk Syawal, kan besok nak raya, doa dia ialah Allahumma illahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Tak ada dalam ni. Ada doa. Ibn Qayyim dia bincang hadis. Nabi ni punya mengajak umat di zaman dia supaya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang zaman itu tengok benda-benda pelik sikit, apa dia? Tahyul. Kan? Tapi dia mengajar dalam doa tu di hujung ialah Rabbi. Dia tengok hilal, Rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan engkau
adalah Allah.